Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Celaka engkau apa yang hendak engkau katakan dengan pengakuan lisan tanpa beramal. Engkau berdusta, padahal engkau mengaku dirimu berkata benar. Engkau menduakan Tuhan, namun engkau mendakwa diri yang engkau mengesakannya. Semua itu tidak benar, tetapi engkau masih mendakwa bahawa kebenaran itu ada bersamamu. Padahal engkau menipu dirimu dengan mempercayai yang dia itu adalah jauhar, yakni permata. Tugasku buatmu ialah untuk menahanmu dari berkata dusta dan menyuruhmu berkata yang benar. Di tanganku ada 3 petunjuk yang dengannya aku dapat memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan hatiku pula adalah petunjuk yang terakhir yang dapat menerangkan semua perkara, semua benda. Hati tidak akan sampai ke peringkat ini sehingga direalisasikan semua amalnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Amal yang diiringi dengan ilmu itu adalah mahkota ilmu. Amal dengan ilmu adalah cahaya ilmu, bersih dari segala kebersihan, jauhar, yakni permata dari segala manikam, yakni permata, pati dari segala pati. Beramal dengan ilmu akan membetulkan hati dan mensucikannya. Jika hati kiblatnya betul, maka akan betul pula semua anggota. Jika bersih hati, tentu bersih pula semua anggota. Jika hati itu mirip dengan amal, maka dia juga mirip kepada syurga. Jika baik ketulan daging yang ada pada hati, maka baiklah pula bangunannya. Kebaikan hati dari sebab kebaikan batin yang berkait antara anak Adam dengan Tuhan. Kebatinan itu umpama seekor burung, manakala hati itu adalah sangkarnya. Hati itu umpama seekor burung, sedang bangunan itu adalah sangkarnya. Bangunan itu seumpama seekor burung, dan kuburan pula adalah sangkarnya. Dan dia juga adalah sangka hati yang tidak boleh tidak mesti dimasuki oleh manusia. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, antara wasiat, pesanan serta ingatan Syekh Abdul Qadir ialah hakikat kehidupan kita. Dengan apa yang kita kata, yang kita dakwa, bila kita bandingkannya dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita buat. Bila mana Allah Ta'ala memilih kita menjadi orang Islam, dengan kalimah syahadah yang kita tuturkan secara ibtidaan, secara permulaan, atau kita menerimanya secara warisan ibu ayah kita, lalu kita mengulanginya dalam ikrar kita, dalam setiap ibadat, dalam setiap ketaatan, sehinggalah Islam ini menjadi kukuh,
maka tumbuhlah pohon-pohon keimanan dalam jiwa kita. Keimanan itu ialah keyakinan. Keyakinan demi keyakinan yang kita perolehi daripada ilmu melalui apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca dan apa yang kita diajar. Sehingga proses itu berterusan sehingga kita mampu melakukan ibadat tanpa disuruh. Mampu melakukan ibadat tanpa sebarang dorongan orang lain. Tidak sebagaimana waktu kecil kita. Puasanya disuruh, wuduknya disuruh, solatnya disuruh, menutup auratnya disuruh. Kerana proses itu kita hanyalah Islam, tidak beriman. Sehingga iman itu menetap, sehingga kita mampu melaksanakannya sendiri. Kita sendiri bangun subuh, kita sendiri ambil wuduk, kita sendiri yang solat, berpuasa, mengeluarkan zakat. Kita sendiri yang menjauhi perkara yang haram, berusaha mencari yang halal. Maka dalam tindakan kita, kita mula bertindak dengan sendirinya. Kita berjaya secara zahirnya dari sudut anggota badan kita. Tetapi sama-sama kita cek kembali, sama-sama kita periksa kembali hati kita. Keyakinan kita, akidah kita, apakah benar dalam apa yang kita kata tadi, itulah yang ada dalam hati kita. Ketika mana kita solat, kita sudah mematuhi segala perintah berkait dengan rukun dan syarat. Tetapi apakah hati kita bersama dengan solat kita? Ketika mana kita melakukan derma, sedekah, dengan segala rukun dan syarat yang kita patuhi, harta yang halal yang kita berikan. Tapi apakah hati kita sama-sama bersedekah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ketika mana lidah ini berdoa, Ya Allah lindungi kami, Ya Allah pelihara kami, Ya Allah angkatlah musibah daripada kami, musibah Covid, musibah banjir, musibah-musibah yang mengenai tubuh badan kami daripada segala penyakit, musibah-musibah yang menimpa kami daripada segala kesusahan, musibah-musibah yang menimpa kami daripada segala tujuan dan juga harapan kami. Waktu mana kita angkat tangan, tadah tangan mohon pada Allah, apakah benar hati kita meyakini Allah akan memustajabkannya? Allah akan melepaskan kita? Ataupun kita masih dalam hati kita menyangka ada orang lain yang boleh buat? Kita rasa harta kita boleh selesaikan masalah, kepandaian kita boleh selesaikan kemeluk dan krisis, kebijaksanaan kita, pengalaman kita. Zahirnya kita minta tolong dengan Allah, tapi hakikat kita masih menduakan Allah dari sudut keyakinan. Maka inilah yang nak disebut, yang nak diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir. Biar berlaku insijam, keserasian dan keseragaman antara perbuatan zahir kita, yakni perbuatan Islam kita, dengan perbuatan batin kita, yakni perbuatan iman kita. Waktu mana saya solat, saya nak suruh Allah terima, bukan kerana pujian manusia. Maka itulah keimanan yang sebenar. Waktu saya menadah tangan memohon pada Allah dilepaskan segala musibah, saya punya keyakinan yang penuh Allah yang melepaskan musibah. Saya tidak bergantung harap kepada manusia. Ya, lidah ini mungkin secara sebab berkata minta tolong, minta beri kerjasama, tapi hati ini tidak pernah berubah. Bahawa yang menjadikan kita peroleh semua ini Allah. Katakan sebab CJ saya yang tinggi, saya dapat memperoleh kerja yang baik. Itu zahir. Hati dan iman saya berkata ini semua adalah rezeki dari Allah. Kalau Allah tidak beri rezeki ini, maka saya pun tak dapat ini. Ketika mana tubuh badan saya yang sihat mampu mengangkat kayu-kayu dan bebanang yang berat, dengan latihan fizikal, dengan penjagaan kesihatan yang saya lakukan berterusan, namun hati saya tidak pernah menolak ataupun tidak pernah menafikan semua kekuatan ini datang dari Allah.
Kerana itu kita tidak pernah sombong dengan usaha kita. Dan kita tidak pernah mengharapkan usaha kita. Apa yang kita usahakan kita tak sombong. Sebab kita tahu yang izinkan Allah. Dan apa yang kita usahakan tadi tidak menjadikan kita bergantung pada benda tu. Andai kata satu hari nanti kita tak boleh buat benda tu, kita tak akan putus asa. Sebab kita yakin Allah akan memberikannya. Kita tahu sebab kaki kita boleh berjalan. Tetapi yang memperjalankan kita Allah. Akhirnya kita tengok ada orang ada kaki tak boleh jalan. Kita kata kita berjalan dengan sebab apa? Sebab kita ada kaki. Hakikat kita berbicara bahawa dapatnya berjalan kita kerana izin Allah. Lalu Allah pun tunjuk bukti tentang hakikat yang kita imani ini. Ada ramai orang yang ada kaki, dia tak boleh jalan. Terkunci kakinya, lemah kakinya. Walau sempurna kakinya, tapi tak boleh jalan. Lalu kita melihat lagi kebesaran Allah. Ada orang tak ada kaki, dia masih boleh jalan menggunakan lututnya. Bahkan dia berjalan menggunakan tapak tangannya. Kita pergi Mekah, kita tawaf. Waktu kita lupa nikmat yang Allah beri itu, nikmat kaki. Dan keizinan untuk berjalan. Tiba-tiba kita lihat dalam kelompok tawaf tadi, seorang lelaki yang tawaf dengan tangan. Separuh badannya tak ada. Dan dia memakai slipper dengan tangan. Dia pun tawaf. Tanpa mempedulikan orang lain. Lalu, tahulah kita bahawa pertama, kita tak boleh sombong dengan usaha kita kerana ia dengan izin Allah. Sebab ada orang usaha sama macam kita tidak berlaku macam kita dapat. Ada orang yang saya katakan ada kaki macam kita, tak mampu berjalan macam kita. Ada orang yang ada tangan macam kita, tak mampu ambil, tak mampu beri macam tangan kita. Allah beri. Dan yang kedua, kita juga meyakini bahawa usaha-usaha kita ini bukanlah hakikat kita peroleh sesuatu. Itu cuma sebab. Kerana ada orang yang tidak ada benda yang kita ada tadi, dia tak dapat. Kita kata sebab saya kerja, Ustaz, saya dapat duit. Sebab, ya. Sebab saya kerja. Kalau awak tak kerja, awak dapat tak duit? Ya, zahirnya memang tak dapat lah. Tapi hakikat. Ada orang tak kerja dapat duit. Dia tak kerja, Allah bagi dia duit. Allah bagi dia rezeki. Zahirnya, kita tak boleh makan melainkan kita gerak tangan kita. Gerak mulut kita. Maka itu kita namakan sebagai sebab. Tapi andai kata satu hari nanti mulut kita tak boleh gerak, tangan kita tak boleh gerak, boleh tak kita makan? Boleh. Doktor masukkan air glukos kat badan kita. Kita kenyang. 3 hari, 4 hari tanpa tangan kita gerak untuk makan. Even bertahun. Ada orang yang ICU bertahun. Saya jumpa ada seorang hamba Allah, saya ziarah. Hampir 2 tahun ICU. Sehingga dipindah daripada ward ICU kepada ward biasa, tapi barang ICU tu dibawa sekali. Dia tak makan, tak minum, tak kencing, tak berak. Dengan zahir macam kita buat. Tapi dia masih hidup. Doktor masukkan air dalam badan dia, makanan, obat. Tentang di situ kita tahu, kita belajar satu benda. Bahawa bila kita benar dengan Allah, segala sebab ini tidak wujud. Sebab itu cuma pandangan zahir. Tapi ada orang yang keyakinannya pada Allah tidak ada, dia beriman pada sebab. Kerana itu bila dia tak ada duit, dia pun bunuh diri. Kerana itu bila tak ada orang yang diharapkan dalam hidup, tak ada suami dia, tak ada bini dia, dia pun bunuh diri. Dia menjadi orang paling kecewa sebab dia bertuhankan sebab. Sebagaimana pula bila Allah beri dia segala sebab, maka dia sombong pula. Diberikan isteri atau suami yang membantu, diberikan harta yang boleh memudahkan urusan, dia mula sombong. Dia rasa dia tak perlukan Tuhan. Maka dia tak sembahyang. Maka dia tak pernah takut kepada Allah Ta'ala. Sebab segala sebab yang ada ini cukup membantu. Maka jadilah dia orang yang sombong. Maka orang yang sombong paling cepat dikenakan azab oleh Allah. Kerana Allah tak biarkan orang sombong bertahan lama kat dunia.
Bila seorang mula sombong, kita sedang menghitung detik dan waktu kejatuhannya. Siapa pun, kalau dia cakap sombong je, tuan-tuan pun bilang hari dia. Berapa hari dia sempat? Ada lagi. Kadang-kadang kita tak bilang hari pun. Kita bilang detik. Sejam dua nanti jatuh dia. Maka demikian, kita perlu benar dengan Allah. Bila Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Apa maksud takwa? Buat semua perintah Allah. Tinggalkan segala larangan. Dan wa kunu ma'as sadiqin, jadilah kamu bersama orang-orang yang benar. Macam mana orang yang benar? Orang yang ikhlas pada Allah, orang benar. Lagi, orang yang melihat semuanya itu kerana izin Allah. Dan orang yang melihat bahawa tiada yang beri manfaat, tiada yang mendatangkan mudarat melainkan Allah. Ini orang yang benar. Sebab itu ketika mana Allah beri segala sebab-sebab untuk dia dapat sesuatu, dia tak pernah sombong dengan sebabnya. Dan kerana itu bila Allah mengangkat, menarik daripada segala sebab, dia tidak pernah putus asa dengan sebab yang Allah tarik. Andai kata selama ni yang bantu dia isteri dia, isteri dia pun meninggal, dia tak pernah putus asa. Dia tetap mematuhi syaratnya. Andai kata suami dia meninggal, maka dia tidak berputus asa. Dia tak kata, bang kalau abang mati apa guna saya hidup, baik saya mati juga. Dia tak akan berkata demikian. Kerana dia tahu setiap orang ada giliran dia. Setiap perkara ada catatan dan ada ketetapan Allah SWT. Dia tetap meneruskan hidup sebagaimana Allah perintahkan. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda wafat. Ternyata para sahabat itu tawakalnya kepada Allah, bukan pada Rasulullah. Bila Rasulullah wafat, mereka tetap gagah berdiri menyembolkan Islam. Alhal Rasulullah ialah sebab terbesar kepada segala kemuliaan kebaikan. Sebab terbesar. Tidak ada sebab yang paling agung dalam dunia selain daripada sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kebaikan yang kita perolehi sebab. Umpama saya kata kita anak lah. Sebab terbesar kita anak hari ni capai semua benda kerana mak ayah kita. Kalau tidak kerana mak ayah kita, kita tak dilahirkan. Itu panggil sebab terbesar. Tapi hakikat yang sebenar Allah. Baik, para sahabat tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab terbesar kepada segala kebaikan umat. Dengan dakwah Rasulullah, dengan doa Rasulullah, dengan kasih sayang Rasulullah, dengan segala yang baginda sallallahu alaihi wasallam buat, lakukan. Sehingga Islam tersebar, Islam memasuki setiap hati manusia, setiap rumah, setiap negeri, setiap bandar, setiap kampung. Dan senantiasalah Rasulullah dan selamanya menjadi sebab. Sehingga kita diminta untuk berterima kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita bersyukur kepada Allah. Sama perkara yang sama, kita terima kasih pada mak ayah kita. Sebagaimana kita bersyukur pada Allah. Mak ayah ni sebab kita hidup. Anishkul li wa li walidayya. Hendaklah kamu syukur padaku dan kedua ibu bapamu. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tak terima kasih pada manusia, dia tak terima kasih pada Allah. Kita diminta untuk bersyukur dengan sebab yang Allah berikan pada kita. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam sebab teragung untuk kebaikan yang kita dapat hari ini. Tak ada seorang pun boleh menafikan. Sebab Rasulullah, bukan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sebab kecintaan, doa Rasulullah doa biar dia umat paling ramai. Bukan kerana Nabi nak glamour atau nak popular, tapi kerana cinta pada umat supaya selamat. Supaya selamat. Biar majoriti umat ini Islam supaya selamat. Dan hampir Rasulullah nak paksa orang masuk Islam supaya mereka selamat. Tapi Allah tidak izinkan. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau wahai Muhammad nak paksa manusia sehingga mereka semua masuk Islam? Tak boleh. Lasta alaihim bimusaytir. Kamu tidak diperintahkan untuk menguasai mereka. Ataupun menyuruh memerintah mereka secara keras. Tidak. Maka Rasulullah SAW sampai masa Allah Ta'ala ambil nyawa baginda. Ambil. Untuk menunjukkan sejauh mana para sahabat khususnya melihat kepada hakikat Allah.
Yang pertama, menzahirkan hakikat ini Abu Bakar As-Siddiq dengan berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allaha hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup kekal selamanya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'aw kutilan qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu cuma seorang rasul. Dia datang dan dia pergi. Dia hidup dan dia mati. Dia hidup dan dia wafat. Apakah sekiranya Muhammad itu mati atau terbunuh, lalu kamu berpaling daripada perintah Allah? Kalau kamu berpaling pada perintah Allah, kamu tidak mendatangkan apa pun mudarat pada Allah. Dan Allah akan memberi nikmat kurniaan kepada orang yang senantiasa bersyukur. Tentang kalau kita lihat dalam sejarah, bila baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat terus kukuh berdiri, bangun menyebarkan perintah Allah. Akhirnya Allah jadikan sahabat pula sebagai asbab kebaikan Islam ini. Ilmunya dan segala kebaikan-kebaikan. Maka tersebarlah ke seluruh dunia. Dan sahabat merantau keluar, meninggalkan Madinah. Bukan tidak sayang Madinah, tapi mereka lebih sayangkan pada perintah Allah. Mereka lebih utamakan pada perintah Allah bagi menyebarkan Islam. Lalu ada sahabat yang pergi ke negara Afrika, sahabat yang pergi ke negara-negara yang tertentu, lalu menyebarkan Islam. Dan mereka membentuk satu golongan namanya tabi'in. Maka tabi'in buat perkara yang sama macam sahabat. Akhirnya turun sehingga membentuk kelompok yang bernama ulama. Maka ulama ini meneruskan kerja-kerja dan perintah Allah sebagai sebab. Tetapi ulama-ulama ini sentiasa beritahu, saya ini sebab, hakikatnya Allah. Saya tak beri petunjuk. Saya tunjuk mana arah petunjuk. Yang beri petunjuk Allah. Yang menggerakkannya, yang mengilhamkannya, maka Allah. Saya tidak menjadikan tuan-tuan cinta kepada kebaikan. Bukan saya, tapi Allah. Tapi saya tunjuk mana itu kebaikan. Untuk kita cintai, untuk kita sayangi, untuk kita lazimi, untuk kita istiqamah. Buat. Maka demikian para ulama sentiasa ingatkan kita semua benda ini adalah daripada Allah. Dan mengajar kita cuma beriman kepada Allah. Mengajar kita bahawa ikhtiar dan segala usaha itu cuma alat. Tidak lebih pada itu. Maka alat-alat ini digunakan juga kerana perintah Allah. Kerana itu sebahagian alat kita tak boleh pakai. Sebab Allah larang guna alat tu. Orang nak berniaga. Maka alat untuk berniaga ini ikhtiar, usaha. Promosi, marketing dan segalanya. Tapi ada alat, walaupun dia boleh menguntungkan, Allah harapkan itu menipu. Lalu kita pun menipu dengan gambarnya, menipu dengan promosinya. Walaupun ia juga alat, tapi alat itu diharamkan. Tidak dibenarkan. Tuan-tuan, kita pakai baju, ini alat untuk kita ibadat pada Allah. Pakai jubah, pakai kopiah, alat. Tapi alat ni kadang-kadang Allah tak bagi kita guna. Kalaulah kita curi jubah orang, kita pun semayang. Kita curi kain pelekat orang, kita pun semayang. Allah tidak izinkan kita guna alat itu. Hukumnya haram. Kita guna paip orang lain tanpa izin dia, kita ambil wuduk. Apakah boleh? Tak boleh. Tak boleh sama sekali. Kita gunakan ini paip SAJ bocor, kita pun ambil guna untuk mandi wajib. Tak boleh. Kan itu bukan hak kita. Itu bukan hak kita. Hak orang lain. Kalau dia tak izin, maka kita berpindah pada hukum tayamum. Kalau air dia je ada, tapi dia tak nak bagi. Masalah dia berdosa tu hak dia. Tapi kita tak akan ambil. Kita akan berpindah pada tayamum yang dibenarkan. Maka demikian bagaimana kita memahami akan suatu perkara,
hakikat satu perkara. Sebab itu bila Syekh Abdul Qadir kata, ramai kita ni bohong. Bohong bagaimana? Selepas Allah Ta'ala mengizinkan segala sebab, mereka mula berpegang pada sebab tadi. Lebih kuat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kerja sampai tak solat. Padahal yang bagi rezeki kita Allah. Kerja tu cuma alat ikhtiar. Tapi duduk ikhtiar tu sampai tak solat. Dia ikhtiar tadi sampai dia dah aurat. Dia ikhtiar tadi sampai dia melanggar batasan syariat. Maka dia mula lupa siapa yang pemberi sebenar. Apakah usahanya? Apakah ikhtiarnya? Ataupun Allah zat yang agung ini. Maka sekarang itu bila kita beriman, berlaku benar dengan Allah. Ya, saya usaha selama ni, saya tahu ini semua izin Allah. Ini semua kerana rahmat Allah pada saya. Tidak lebih pada itu. Kalau hari ni ada orang suka kita, ada orang sayang kita, bukan sebab kita. Allah. Allah Ta'ala uji kita dengan orang sebahagian manusia sayang kat kita. Dan kalau ada hari ni orang benci kat kita, orang tak suka kita, kita juga melihat itu sebagai satu ujian Allah. Untuk kita muhasabah diri kita. Kalau memang dibenci pada benda yang memang kita salah, maka kita akan baiki. Itu mungkin teguran Allah. Kalau dibenci pada benda kita tak salah apa-apa, maka di situ Allah Ta'ala nak ujikan ketabahan kita. Yang penting, yang membenci kita bukanlah para kekasih Allah. Yang membenci kita bukanlah orang yang taat kepada Allah. Kalau orang-orang yang buruk, yang benci kita tak ada masalah apa. Kalau kita utamakan orang-orang yang mencintai Allah, dan itu dalam doa yang kita panjatkan. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, aku mohon kasih sayangmu dan kasih sayang orang yang menyintaimu. Kita nak yang sayang kita ini orang-orang yang sayang Allah. Supaya kalau kita buat salah, dia tegur kita. Dia bimbing kita. Supaya dia terus menjadi pemantau kita dan setiap gerak-geri tindakan perbuatan kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, aku ni ada 3 benda yang kamu kena sentiasa dengar nasihatku. Yang pertama, aku ada Quran. Yang kedua, aku ada sunnah Nabi. Yang ketiga, aku ada hati yang boleh menerangkan yang sebenar tentang Quran dan hadis tadi. Bila Syekh nak muhasabah kita, banyak tindakan kita ni bohong. Banyak perbuatan kita ini cuma berjasad, tak punya roh. Cuma punya kulit, tak punya isi. Bukan kita menafikan kulit, tetapi kita bercakap tentang isi yang sebenar. Artinya kalau saya katakan kita solat, tapi mana khusyuknya? Kita buat kebaikan, maka mana ikhlasnya? Kita patut tanya. Dan kita buat kebaikan tadi, tuan-tuan, jangan rasa sempurna, tetap cari mana kelemahannya. Saya tadi solat tapi tadi ada lupa pada Allah, lalai lah. Maka saya nak baiki. Saya ada buat baik, tapi saya macam suka pula orang puji saya. Saya bimbang itu akan menjadikan saya riak. Tentang kita sentiasa mengawasi perbuatan baik kita dengan sifat benar kita dengan Allah. Dengan sifat benar. Maka kata Syekh Abdul Qadir, aku akan pimpin kamu. Kerana aku ada sebab untuk pimpin kamu. Aku yang faham Quran. Aku yang faham sunnah Nabi. Dan aku ada hati yang boleh menerangkan Quran dan sunnah ini. Tapi, Syekh Abdul Qadir ingatkan, untuk mencapai hati ini, dia perlu kepada beramal pada Quran dan sunnah dulu. Oh, sampai hati ini. Artinya bukanlah, oh saya dah ada hati baik, saya boleh tafsir Quran ikut suka saya. Tak begitu. Pertama belajar Quran. Kemudian belajar sunnah. Dengan dua ini, membersihkan hati. Dan bila hati ini bersih, dikembali untuk menistimbakkan Quran tadi dan sunnah tadi. Sesudah dia benar-benar beramal dengan kedua-duanya tadi. Dia bukan hati dulu datang, kemudian baru datang Quran, datang sunnah, tak. Dia faham satu dengan Quran dulu. Dengan sunnah dulu. Lalu Quran sunnah ini membentuk kepribadiannya dan membentuk hatinya. Sehingga hatinya sudah benar-benar menjadi tempat persinggahan hidayah Allah. Tempat duduk kekalnya kasih sayang Allah. Ketika itu dia memahami Al-Quran dan hadis untuk dihuraikan dan diberitahu kepada kita. Sebab itu bila kita jumpa dengan para alim ulama, perbuatan dan perkataan mereka sudah bergaul dengan Quran dan hadis Nabi. Dah benar-benar.
Walaupun kita tengok dia bercakap biasa, tapi sebenarnya daripada kepahaman Quran dan hadis Nabi. Ini kita bercakap ulama-ulama yang sebenar. Mereka iltizam dengan Quran, iltizam dengan hadis. Kerana mereka beramal dengan Quran, beramal dengan hadis. Sehingga setiap tindakan mereka, setiap perkataan dan perbuatan mereka terjemahan kepada apa yang mereka tahu, apa yang mereka ada. Sebab itu para ulama dahulu berkata, kami menyimpang hadis dengan beramal. Kami tak simpan hadis kat buku dengan tulisan saja. Kami menyimpannya dengan beramal. Cara kami mengingati sesuatu dengan beramal. Umar Al-Khattab, dia menghafal Al-Baqarah dalam masa setahun. Surah Baqarah itu setahun. Kerana dia tidak berpindah pada satu ayat kepada ayat yang lain, mereka dia sudah beramal dengan ayat itu. Sudah dihafal Al-Baqarah dalam masa setahun. Kenapa? Kerana dia tidak akan berpindah dari satu ayat pada satu ayat, mereka dia beramal dengannya. Dan para ulama hadis, bila mereka belajar hadis, mereka mengeluarkan zakat bagi setiap hadis. 5 hadis yang mereka ketahui, maka satu amalan yang perlu mereka lazimi. Dan setiap hadis yang mereka pelajari, sekali mereka patut buat untuk masuk dalam kelompok ahli hadis. Artinya kalau ini kita bercakap pada perkara-perkara sunat, yang wajib tu tak adalah buat sekali je. Pada perkara sunat dan hadis-hadis, dalam anjuran-anjuran perkara-perkara yang dituntut yang sunat. Artinya kalau 5 hadis tadi, mereka zakat satu hadis. Satu hadis ni mereka akan lazimi. Kemudian hadis kalau kita katakan hafal 5 lah. 5. Pertama, satu hadis mereka akan lazimi jadi perbuatan harian mereka. Satu. Yang kedua, 5 hadis ini mereka akan buat setiap satu hadis ini sekali perbuatan, paling kurang. Sekali, sehingga mereka termasuk orang beramal dengan hadis. Katakan dalam hadis tadi tersebut, memberi makan fakir miskin sebagai contoh. Menolong orang musafir. Membantu para janda, anak yatim. Maka ada sejumlah amalan. Maka saya nak lazimi satu benda, memberi makan. Maka amalan saya memberi makan. Setiap hari saya akan beri makan pada orang. Kemudian 5 hadis ni pula saya akan buat belaka. Saya cuba cari anak yatim tolong. Ya mungkin kita tak semua orang terdedah dengan anak yatim. Mungkin dia duduk tempat yang dia tak dapat maklumat banyak tentang anak yatim. Tapi dia cuba juga menyantuni anak yatim. Ataupun orang-orang yang ditimpa musibah. Dicarilah. Kadang-kadang dia duduk kawasan elit, dia pun jangan dengar orang tak ada duit. Sehingga dia kata, orang Malaysia ni ada miskin ke Ustaz? Risaulah. Sebab dia tak biasa bergaul. Maka sekali dia menyantuni orang miskin. Artinya begini cara para ulama buat. Dan 5 hadis mereka melakukan semua. Kemudian mereka pilih satu menjadi amalan mereka. Begitu mereka lakukan pada semua hadis yang mereka hafal dan mereka tulis. Ya, bagaimana mereka buat, ataupun saya katakan mereka zakat. Mereka menganggap setiap satu hadis yang mereka jumpa itu macam harta karun. Harta karun dalam bahasa Arab kita panggil rikas. Tentu kalau kita jumpa harta karun, walaupun tak berapa enak kita sebut harta karun, kita jumpa rikas ni. Sebab ada sinonim orang kalau jumpa harta-harta tak bertuang ni, yang akan dia miliki sepenuhnya, kita panggil harta karun. Walaupun dalam bahasa Arab tak pernah disebut malul korun, kalau terjemah secara literal. Kita sebut dalam bahasa Arab rikas. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, wa fir rikazi khamsun. Pada setiap harta yang dijumpai, maka zakatnya ialah 20%. Atau 1/5. Para ulama melihat hadis yang mereka jumpa, yakni yang mereka dengar, macam mereka dapat harta karun. Kerana itulah mereka zakatkan 1/5, yakni beramal dengannya 1/5. Sebagai tuntutan hadis tadi. Ini bagaimana ulama melazimi ilmu. Kemudian saudara Syekh menyebut tentang kenapa aku layak memuhasabahkan kamu. Dan layak untuk memimpin kamu supaya perkataan kamu sama benar dengan amalan kamu. Amalan kamu sama benar dengan apa yang ada dalam hati kamu. Bukan satu benda berlainan. Sebagaimana kita latih tubuh badan kita untuk sembahyang. Tuan-tuan latih kan?
Daripada kecil latih. Atau kita latih anak kita. Demikian kita kena latih hati kita untuk khusyuk. Hati ni kena latih. Jangan biar Ustaz, bila lah saya nak khusyuk. Saya dah doa Ustaz nak khusyuk, tak khusyuk. Latih tak? Kena latih. Cuba solat 2 rakaat dan cuba latih untuk khusyuk. Tak boleh lah 1 rakaat dan cuba latih khusyuk. Kalau kita solat tu ada 4 rakaat. Cuba latih dalam 1 rakaatnya kita benar-benar ingat Allah. Kemudian berpindah pada rakaat keduanya, benar-benar ingat Allah. Sehingga semua solat tadi kita ingat Allah. Dan benarlah sebagaimana Allah berfirman, Aqimis salata li dhikri. Tunaikan solat untuk ingat aku. Tidak lagi kita berbohong pada Allah. Kita tunaikan solat tapi ingat makanan pagi, sarapan pagi. Ingat makanan tengah hari. Memang tunaikan solat tapi bukan ingat Allah. Ingat nak balik kampung nanti. Allahu Akbar, nanti nak balik kampung, naik kereta mana ni? Allahu Akbar, nak singgah rumah mana, homestay mana? Maksudnya, kita solat bukan ingat Allah, ingat balik kampung. Patutnya solat untuk ingat Allah. Allahu Akbar, tak ada benda dunia dah kita ingat. Kita pun ingat, Ya Allah, apakah solatku diterima? Ya Allah, apakah aku mampu berdiri lagi untuk akan datang? Ya Allah, apakah aku masih mampu untuk solat lagi? Apakah ini solat terakhirku, Ya Allah? Ya Allah, aku cuai dengan segala nikmat yang kau berikan. Kurang syukurku, kurang juga ibadatku. Ialah munajat yang berterusan. Ya Allah, engkau izinkan aku berdiri. Ramai mana orang yang engkau tidak izinkan mereka berdiri. Maka aku bersyukur atas nikmat ini kerana mampu berdiri untuk solat sujud padamu. Ya Allah, engkau izinkan aku untuk i'tidal. Betapa indahnya nikmat yang kau berikan padaku. Ya Allah, jangan lepas kita beri salam pula kita doa, Ya Allah, jangan jadikan solatku bagaikan seperti kain buruk yang kau lemparkan pada wajahku. Terimalah ibadatku. Itu ya, dalam setiap rakaat muhasabah diri. Tapi kita kena latih. Orang yang jadi pelakon, tuan-tuan, bukan mereka tu berlakon bodoh macam tu. Mereka masuk kelas lakonan. Sebahagian mereka ambil ijazah untuk lakonan. Sebahagian mereka fikir macam mana nak nangis. Scene paling susah bagi pelakon baru ialah nak menangis. Suruh nangis ni, macam mana nak suruh nangis? Kalau tuan-tuan dah contoh, tengah duduk saja cuba buat menangis. Tuan-tuan kena latih menangis. Nangis. Cuba latih ketawa pula. Apa benda kita boleh hadirkan benda tu, kita boleh ketawa sekarang. Hadirkan. Kita pun ketawa. Dan cuba latih rasa takut. Apa benda kalau kita fikir, kita pun rasa takut. Cuba fikir sekarang. Dan letakkan benda tu ialah hal-hal akhirat. Jadi kata ulama, sebagaimana fizikal kita dilatih untuk taat pada Allah, hati juga dilatih. Tentang kita kena latih menangis kerana takutkan Allah. Tak saya payah nangis. Berlatih nangis. Macam mana nangis? Akhir nangis. Cuba tumpang dengan orang biasa nangis. Kadang-kadang tuan-tuan kita, kalau tengok orang nangis, kita pun nangis. Maka selalu duduk sebelah dia. Kita kalau solat, kita kenal jemaah-jemaah kita bila solat dia cepat nangis. Bila baca ayat Quran nangis dia. Duduk sebelah dia. Pilih. Jangan Ustaz, saya tak nak duduk sebelah dia nangis Ustaz. Kacau saya. Sebab apa? Saya nak termenung pun tak ada. Dia nangis. Kita duduk sebelah dia. Supaya kita dapat rasa kesan ketakutannya pada Allah. Biar kita rasa. Kita duduk dalam majlis ilmu di mana kita boleh menangis. Cuba duduk. Latih diri kita. Jangan latih nak duduk tempat yang kita ketawa je. Ada seorang ulama. Namanya Haris Muhasibi. Haris Muhasibi tu gelaran dia. Maksudnya Muhasibi yang suka muhasabah. Dia tuan-tuan majlis ilmu dia lain pada orang lain. Siapa yang nak menangis, pergilah hadir majlis ilmu dia. Imam Ahmad bin Hanbal, dia dengar nama orang ni. Maka dia kata, aku pun nak dengar. Tapi dia nak menyorok. Sebab apa? Sebab Imam Ahmad ni popular. Dan dia tak mau dikenali. Kerana para ulama, tuan-tuan, ada waktu memang dia tidak mau dikenali. Ada waktu dia nak dikenali. Untuk sebab-sebab tertentu. Hukum hakam. Ada waktu dia tak nak. Dia tak nak seorang pun kenal dia. Dan dia bersyukur kalau orang tak kenal dia.
Maka dia pun menyelinap masuk dalam majlis Haris Muhasibi. Duduk belakang-belakang. Yang duduk depan nanti dikenal dia. Maka dia melihat satu majlis ilmu yang penuh dengan dia punya haibah dia. Semua di situ menangis. Dan Haris Muhasibi diangkat kepala. Dia cakap beberapa patah perkataan. Dia pun tunduk kembali menangis. Dia angkat, dia pun tunduk. Jadi kalau dia angkat kepala, dia bercakap sesuatu yang menjadikan orang kembali tunduk kepala untuk menangis. Demikian majlisnya sehinggalah sebahagian mereka pingsan kerana ketakutan. Tuan lihat bagaimana mudahnya mereka diberikan kemuliaan tadi. Kita tuan-tuan bertahun-tahun payahnya nak menangis kerana takut Allah. Saya hidup saya Ustaz tak pernah lagi nangis kerana takut Allah. Nangis pun kerana bimbang anak-anak. Nangis pun kerana bimbang benda-benda yang kita takut berlaku. Tapi kita tidak bimbang bagaimana keadaan kita nanti bila datang malakul maut. Waktu mana kita dipisahkan daripada semua orang yang kita sayang. Bukan lebih malang daripada itu, dipisahkan daripada peluang kita untuk ibadat pada Allah. Semua orang macam tak nak nangis memikirkan bagaimana perjalanan alam barzakh kita. Apakah macam yang Rasulullah cerita tentang orang beriman, yang dipermudahkan, yang dilapangkan, yang dicahayakan. Kita pun rasa tenang, mudah-mudahan saya dapat nikmat itu. Dan masih sama kita juga fikir takut perjalanan ini sukar. Kubur yang gelap, yang sempit, yang dihimpitkan. Jeritan lolongan kita yang tak dipedulikan oleh sesiapa. Kubur kita yang tidak diziarahi, yang tidak didoakan, yang tidak dipeduli. Maka tinggal kita dengan amalan yang kita dah buat tanpa kita boleh tambah lagi. Kita bagaimana bekal kita, apakah cukup? Cukupkah untuk perjalanan yang ternyata lebih panjang dari hidup di dunia? Kerana setiap alam yang kita berpindah, dia akan menjadi lebih panjang daripada sebelumnya. Kalau alam dalam perut mak kita 9 bulan, alam kat dunia akan lebih panjang daripada 9 bulan. Mungkin kita hidup sampai 60 tahun. Lama tu, nanti bila berpindah pada alam barzakh, dia jadi lebih lama daripada alam kita hidup kat dunia. Tentang ramai mana dah orang yang hidup dalam kubur tu dah ratus tahun, dah 1000 tahun. Sedangkan umurnya waktu hidup kat dunia 40 tahun je. Maka cukup ke bekalan tu? Kita kalau nak pergi travel musafir, kalau tahu 3 hari, kita bawa bekalan 3 hari. Macam mana kalau kita terperangkap sampai 3 minggu? Tidakkah kita takut? Kita menjadi pengemis-pengemis pada bekalan yang kita tidak ada. Kadang kita duk fikir benda tu sebelum tidur. Fikir benda tu dalam keadaan-keadaan, waktu-waktu yang tertentu. Supaya kita ni latih menangis. Latih bimbang. Sebab orang yang tak menangis di sini, maka dia akan menangis di sana. Pilihlah menangis di sini. Contoh kalau kita tak nak nangis sini, kerana bimbang, takutkan Allah, kita akan nangis sana kerana menyesal, tak fikir macam tu. Kerana ramai orang ketawa di sini, dia menangis di sana. Dan ramai orang menangis di sini, dia akan ketawa di sana. Tuan-tuan nak mana dulu? Apakah kita nak ketawa dulu, kemudian nangis kemudian? Sedangkan tangisan waktu itu tidak ada pahalanya. Tapi dia bala. Kat dunia ni kita nangis pahala. Bahkan ia adalah air mata yang boleh memadamkan api neraka. Ia adalah air mata yang menjadikan Allah makin sayang pada kita. Sehingga setengah ulama kata, nilai kita tuan-tuan melihat berapa kali air mata kita tumpah kerana takutkan Allah. Kita memanglah kata takut Allah. Berapa kali kita menangis kerana takutkan Allah. Kerana hal-hal duniawi yang kita takut, dah banyak kali kita nangis. Bimbang Ustaz ni, kerja tak ada ni, peluang. Oh, saya bimbang, untung tak berapa nak naik ni, nangis. Anak tak berapa berjaya ni, nangis. Tapi hal kita dengan Allah, kita tak boleh ambil rasa aman. Kerana Allah Ta'ala menamakan orang yang aman dari azab Allah. Orang yang merasa aman daripada azab Allah, ini perbuatan dosa besar. Saya tak kena azab, saya tak kena hukum. Ini perbuatan dosa besar. Afa aminu makrallah. Apakah kamu merasa aman tentang kemurkaan Allah? Tentang kita, kalau kenal lah orang, kalau kita ni bekerja, kita tahu bos kita ni, dia ada macam-macam perangai. Ada hari dia garang-garang betul. Ada hari dia baik-baik betul. Jadi setiap kali bila kita buat kerja, bimbang tak kita takut salah-salah yang menjadikan bos kita marah kat kita? Oh, bimbang. Nak tak kita buat satu amalan yang bos kita kalau tahu suka dia? Nak lah Ustaz. Sebab ni cara kita nak naik pangkat. Maka kalau kita buat salah, oh kita mula bimbang ni. Kalau bos tahu habis aku, gelaklah masa depan. Kita mula takut.
Cepat-cepat kita buat sesuatu untuk cover kesalahan kita. Ya, kalau bos kita panggil, cepat-cepat kita minta maaf dulu sebelum bos kita sebut. Minta maaf bos, saya ada silap sikit hari tu. Bos tak cakap apa lagi, tapi kita dah takut. Tuan-tuan, Allah Ta'ala lebih patut kita takut dan lebih patut kita halu. Ini yang patut kita fikirkan. Kemudian kata Syekh, amal itu nilainya dengan ilmu. Siapa pun nak beramal, dia mesti diiringi oleh ilmu. Kerana ilmu itu ialah mahkota. Dan kalau kita beramal tanpa ilmu, maka kita tidak boleh betulkan niat kita. Kita tak boleh bersihkan hati kita. Kita tak boleh melakukan amalan yang diterima oleh Allah. Semua tindakan kita mesti ada ilmu. Mesti dan wajib. Bahkan kata Imam Syafi'i, demikian juga Imam Al-Ghazali, ijma' ulama' tentang wajib ilmu sebelum amal. Sebelum kita ambil wuduk, kita kena tahu apa dia rukun wuduk. Sebelum kita sembahyang, kita wajib tahu apa itu rukun solat. Saya tak tahu Ustaz, saya ikut je, tak sah solat kita. Wajib tahu. Kan itu kalau kita lihat bahawa perintah-perintah Allah supaya kita letakkan ilmu terlebih dahulu. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Kita baca suratul Hujurat, ayat yang pertama kata Allah, wahai orang yang beriman, jangan kamu mendahulukan Allah dan Rasul dalam tindakan kamu. Takutlah kamu pada Allah. Allah itu mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini kata ulama tafsir, dalam semua tindakan kita, kita kena tahu apakah ini perintah Allah, apakah ini perintah Rasulullah. Jangan guna akal kita, jangan guna, saya buat-buat sendiri ni. Saya ikut saya. Ikut rasa, ikut nafsu. Jangan. Haram kamu berbuat demikian. Pasti akan batal segala amalan kamu. Tertolak semua amalan kamu. Tak beri kesan segala amalan kamu. Allah sebut ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wa la tajharu lahu bil qawl. Kajahri ba'dikum li ba'd. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu angkat suara kamu lebih tinggi daripada suara Nabi. Dan jangan kamu mengangkat suara, memanggil Rasulullah dengan suara yang kuat, sebagaimana kamu memanggil sesama kamu. Tidakkah kamu takut amalan kamu akan terbatas terus? Tentu ayat ini, bila Allah kata jangan angkat suara melebihi suara Nabi. Ini hadis Nabi yang kata boleh ke tak boleh. Tiba kita cuba angkat suara kita kuat pada hadis Nabi. Maka amalan kita batal. Kita kalau buat satu benda mesti berdasarkan kepada dalil. Mesti. Wa imma dalil tadi kalau orang berkemampuan dia direct dengan Quran dengan hadis Nabi. Ini ahli ijtihad. Ini ulama. Kita pula dalil kita orang awam ustaz kita lah. Sebagaimana kata Imam Syatibi dalam kitab Muwafaqat. Dalil kepada orang awam ialah dalil ustaznya, gurunya. Gurunya memberi dalil. Dalil saya apa yang Imam Syafi'i kata. Imam Syafi'i itu dalil saya. Sebab saya orang awam. Hadis yang saya tengok, saya tak mungkin faham macam Imam Syafi'i rahimahullah. Tak mungkin. Kerana Imam Syafi'i memiliki segala alat yang patut ada pada setiap orang yang nak faham hadis. Maka semua benda, tuan-tuan sekalian, berdasarkan pada dalil. Wa imma dalil khusus Quran dan hadis. Ini kepada orang yang punya ahliyah, kemampuan. Dan kelompok ini sentiasa ada sepanjang zaman. Ataupun orang yang awam macam kita, dalil kita ustaz-ustaz kita. Dalil-dalil kita tok-tok guru kita. Tapi tok guru kita pula dalil dia tak boleh dalil hawa nafsu dia. Dalilnya juga Quran hadis. Sebab itu tok-tok guru kita bila mendapati perbuatannya tadi bercanggah dengan hadis Nabi, mereka akan tarik balik. Izzuddin bin Abdul Salam dia beri fatwa. Ternyata fatwanya salah. Dia cek balik salah. Maka dia keliling bandar Mesir lalu berkata, fatwa pagi tadi yang disebut oleh Izzuddin tu salah, jangan pegang. Dia rujuk balik. Begitu keinsafan para ulama. Kalau betul dia salah, kalau saya baca hadis yang saya sangka sahih, tiba tidak sahih, saya akan tarik balik. Hadis itu tidak sahih. Hadis itu dhaif, hanya untuk amalan tapi tidak untuk hujah. Maka orang ahli insaf macam ni kita nak. Bukan lepas nyata salah, saya nak
Kata betul juga sebab saya tu ini hawa nafsu. Semua orang faham kaedah ini. Setiap tindakan mesti berdasarkan ilmu. Kalau tak ada ilmu, tuan-tuan, tak ada apa nilai pun amalan tersebut. Sebab tu kita baca kisah Nabi Allah Nuh AS. Sebab Nabi Allah Nuh, dia antara doanya pada Allah dan baginda memohon ampunan pada Allah. Sebagaimana Allah catat dalam surah Hud ayat 47. Allah berfirman, "Inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm." Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada meminta sesuatu yang aku tidak tahu, yang aku tidak ada ilmu padanya. Ayat ni bila Nabi Allah Nuh minta Allah selamatkan anak dia, lalu alasannya ialah anakku ni keluarga aku, maka mestilah adalah keutamaan anak Nabi. Maka Allah kata, Nuh, anak kamu di kalangan ahli neraka yang ditenggelamkan dengan balaku ini. Maka jangan kamu minta benda yang kamu tak tahu. Kalau orang tu dah nyata ahli neraka, maka tak boleh lagi tolong dia. Tak boleh lagi mohon doa untuk dia. Bila kata Allah SWT, innahu laysa min ahlika, dia bukanlah keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, amalannya tak soleh. Sebab nilai keluarga sebenar bukan sekadar nasab saja, tapi amalan. Artinya keimanannya pada Allah. Kalau tak beriman, dia tak akan jadi keluarga kita. Akhirat kelak, mana-mana orang kat dunia dari keluarga yang bukan Islam. Ya, zahir je keluarga nasab di sini. Maka perlu dibuat benda-benda yang berkait dengan Islam, letakkan hak-hak nasab. Tapi akhirat kelak dia tak jadi keluarga dia. Dan kata lain, dia tak boleh kalau ada orang yang masuk Islam, kemudian keluarganya kafir dan mati kafir. Dia kata, ya Allah, masukkan keluarga aku dalam syurga. Maka perbuatan ini salah dan berdosa. Dia buat suatu benda yang dia tidak ada ilmu. Dia buat satu benda tak ada ilmu. Sebab itu bila Hatim At-Tai, ni orang paling pemurah di kalangan bangsa Arab, anak dia masuk Islam. Lalu anak dia kata, wahai Rasulullah, ayahku ni orang baik, takkanlah tak boleh masuk syurga. Ayahku orang baik. Lalu kata Rasulullah, ayahmu dah dapat apa yang dia nak, syurga tak boleh. Tapi ayahmu dah dapat apa yang dia nak. Dia buat baik tadi untuk pujian dunia, sebab dia tak beriman pada hari akhirat. Maka dia dapatlah pujian dunia, sehingga setiap orang tu bila pemurah, dia kata pemurah macam Hatim. Ni orang kafir yang buat baik, dia dapatlah apa benda dia nak kat dunia. Nama jalan tu nama dia. Nama jalan ni Tan Chen Lok, nama dia. Kebaikan yang dia buat, ya dia dapatlah. Dia dapatlah gelaran dunia. Tapi tidak untuk hari akhirat. Kalau dia mati dan kafir, tidak. Maka seorang yang cuba menceroboh ilmu Allah ini, masuk benda yang dia tak tahu, maka bahaya. Dan sebab itu selalu kita kata, jangan kita cuba bercakap sesuatu yang kita tak ada ilmu. Jumpa kawan ini sahabat syurga saya, oh cepat no sahabat syurga. Kita tak kata ini sahabat syurga, kita tak berani. Misal nak sebut sahabat neraka, lagilah kita tak berani. Habis nak kata apa? Ini sahabat saya, mudah-mudahan dia menjadi sahabat akhirat saya dan sahabat syurga. Saya akan kata mudah-mudahan, saya tak berani kata ini. Seorang mati, oh syurgalah tempatmu. Saya tak berani cakap begitu. Mudah-mudahan Allah menempatkan kamu dalam syurga. Kita pantau orang mati dalam Facebook tulis, syurgalah tempatmu, syurgalah tempatmu. Macam kita yang tahu senarai nama syurga. Besar nak sebut neraka pun tak boleh. Sebab ini bukan benda, bukan berilmu. Saya ditanya satu benda, saya tak boleh kata boleh. Saya juga tak boleh kata tak boleh, sebab saya tak tahu. Tentu antara sesuatu, setiap benda tu kita ada 3 jawapan. Bukan 2 jawapan. Bukan antara betul dan salah je. Kita ada betul, kita ada salah, kita ada tak tahu. Wallahu a'lam. Betul tak benda ni? Kalau saya kata betul, atau saya kata betul tak benda ni, saya tak tahu, maknanya salah. Pun saya tak tahu. Tentang dalam hidup ni, siapa kata kita cuma ada 2 pilihan dalam semua perkara? Ada benda kita ada 10 pilihan. Awak kalau tak duduk, berdiri. Kenapa pula duduk dengan berdiri satu benda yang lazim? Bukankah saya boleh berbaring? Sama ada saya suruh awak duduk ataupun berdiri. Tak, saya boleh baring.
Saya boleh buat benda lain daripada dua tadi. Baik, awak jawab ya atau tidak? Kenapa saya boleh jawab ya atau tidak? Saya boleh jawab tak tahu, dan saya boleh jawab saya tak nak beritahu. Baik, saya nak tanya awak. Awak umur, misalnya tanya, awak ni kerja ke tak kerja? Kerja atau tak kerja? Dia nak cuba teka. Saya boleh kata gini, saya tak tahu. Boleh? Boleh saya nak jawab macam tu? Takkanlah tak tahu kerja ke tak kerja. Saya tak tahu maksud awak soalan awak tu. Saya tak tahu. Apa maksud awak? Tanya saya kerja ke tak kerja. Kerja macam mana? Saya tak tahu. Saya tak faham jawab soalan awak. Atau boleh saya kata, saya tak nak jawab. Awak kerja ke tak kerja? Saya tak nak jawab. Atau boleh saja saya terus diam tanpa keluarkan satu pun perkataan. Saya diam. Awak kerja ke tak kerja? Saya diam. Saya tak kata kerja. Saya tak kata tak kerja. Saya kata saya tak tahu. Saya juga kata tak nak jawab. Saya cuma diam. Boleh atau tidak? Apakah diam itu bahasa? Ya, diam itu bahasa. Itu kita tidak menunjukkan minat pada soalan ni. Contoh kalau seorang hamba Allah mati, kita tak kata, oh ini ahli syurga, ini ahli syurga. Kita mudah-mudahan ditempatkan di syurga. Saya tahu sempadan ilmu saya. Kata jangan menceroboh sempadan ilmu yang kita tak tahu. Walau seindah mana pun, tapi kalau kita bercakap tanpa ilmu, bahaya. Bahaya. Kita sentiasa mengharapkan kebaikan pada saudara kita. Benar, saya kalau bersahabat, saya nak sahabat sampai akhirat. Saya nak kata sahabat saya ni ahli syurga. Tapi saya takut. Sebab saya tak tahu. Saya sendiri pun saya tak tahu kat mana. Maka saya kata mudah-mudahan ini sahabat syurga saya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan saya masuk syurga. Mudah-mudahan sahabat saya masuk syurga. Sebab itu kita sebut kita mohon syurga. Ya Allah, kami mohon syurga. Kenapa kita mohon? Sebab kita tak tahu. Tahu-tahu kalau kita dah tahu, buat apa doa minta masuk syurga? Dah tahu kan? Tak payah doa. Tapi setiap doa kita, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon syurga. Kenapa? Kerana kita bukan lagi ahli syurga. Bukan. Dan kita tidak tahu. Dan kita tak berani kata, saya tahu saya ahli syurga. Jangan. Saya tak berani kata. Bukan saya tak berani kata amalan saya Allah terima. Saya cuma harapkan. Sebab hidup kita, tuan-tuan, di antara takut dan harap. Saya harapkan Allah masukkan saya dalam syurga. Dan saya harapkan Allah jadikan saya sebab kepada orang lain masuk syurga. Saya harapkan kalau saya sebaliknya, saya mengharapkan orang lain menjadi sebab untuk saya mendapat syafaat dan masuk syurga. Tuan-tuan, demikian sopan kita dalam bercakap tentang ilmu yang kita tak tahu. Sebab tu Nabi Nuh kata, Ya Allah, aku berlindung padamu daripada bercakap apa yang aku tak tahu. Ya tuan-tuan, tahu. Ada benda yang kita mesti tahu. Ada benda yang kita mesti mengetahui bahawa kita tak tahu. Sebab tu kata ulama, ungkapan wallahu a'lam itu ialah separuh daripada ilmu. Allah yang tahu. Separuh daripada ilmu. Di dalam semua amalan-amalan kita, mesti kita ada ilmu. Mesti. Dan ilmu kita mestilah ilmu yang punya sempadan. Tidak ada orang yang ada ilmu tanpa sempadan. Ilmu ada sempadan. Ada ilmu yang saya sebut tadi dalam bab jangan menceroboh hal akhirat. Itu kita tak tahu. Ilmu kita patut berhenti di situ. Patut berkata, wallahu a'lam. Ustaz tengok dia di syurga ke Ustaz? Wallahu a'lam, saya tak tahu. Mudah-mudahan. Sebab benda tu saya kena tahu sempadan dia. Jangan ceroboh sempadan. Kita mesti kena tindakan. Pasport saya, tuan-tuan, boleh masuk negeri tertentu. Ada negeri saya tak boleh masuk pasport saya. Dan pasport ni pula, saya perlu buat ijraat atau prosedur tertentu untuk masuk. Dia tak boleh. Ada je pasport, saya boleh masuk negara lain. Ya ke? Tak boleh, saya kena cop dulu. Bukan tuan-tuan ada pasport, tuan-tuan pergi je masuk. Singapura macam gitu je. Naik helikopter, terjun. Dah, pasport kan ada. Tak, kena tangkap juga. Tadi perlu melalui checkpoint dia. Cop tu, cop ni. Tuan-tuan tak boleh menceroboh begitu. Ya, ilmu ni, dia ada sempadan. Jangan mentang-mentang di ilmu kita nak cakap semua benda walaupun kita tak tahu. Kita pun nak ramah semua benda, tak boleh. Tapi ilmu itu penting dalam semua perkara. Dan ilmu itu ada sempadannya. Kemudian Syekh Abdul Qadir menutup kata-kata beliau tentang pentingnya jaga hati. Dan setiap satu membentengi setiap satu yang lain. Oh, kita ada benda yang disebut lebih dalam pada hati batin kita. Pagar kita ialah hati. Kita ada hati kita, pagar kita ialah bangunan ni, jasad kita. Jasad kita pun ada pagarnya. Demikian setiap benda ada, kita kata pagar-pagar dia. Kita nak masuk rumah, ada kunci pagar. Bila kita nak masuk kawasan rumah, ada kunci pagar. Nak masuk rumah, ada kunci rumah. Nak masuk bilik, ada kunci bilik.
Tidakkah tuan-tuan tengok rumah kita semua tempat tu ada kunci-kuncinya? Semua tempat ada perlindungannya. Dapur kita kunci. Ni kita kunci. Okay, kalau semua benda kita kunci, kalau ada orang cuba ceroboh, dia perlu melalui puluhan kuncinya. Mula-mula kalau nak ceroboh rumah kita, pagar tu dindingnya. Diselesaikan pagar dulu. Kalau pagar kita ternyata kuat, di situ dah gagal. Tak ada yang dapat menceroboh masuk. Kemudian dah lepas pagar, dia kena pintu utama pula. Dia kena berlawan dengan pintu utama. Atau sebelum pintu utama, gerai dulu. Sila lawan dengan gerai saya dulu. Ini benteng saya. Okay, dia lepas gerai, pintu ni pula. Dia lepas pintu ni, ada alarm saya pula. Saya ada CCTV dalam tu. Dia kena tutup CCTV tu. Kemudian dia nak masuk setiap bilik, semua saya kunci. Semua. Dia memerlukan masa yang lama, sehingga saya cepat sedar benda tu datang. Sehingga dia tak mampu mengambil yang sebenarnya. Tetapi begitu kita, setiap benda kena ada pagar. Tuan-tuan bila buat benda fardu, pagarnya benda sunat. Tuan-tuan bila buat perkara sunat, pagarnya ialah banyaknya benda sunat. Dan pagar semua benda sunat tadi, pagarnya ialah niat untuk buat benda sunat. Maka semua ni ada pagar. Pagar kita ialah kawan-kawan yang soleh. Syaitan cuba lupakan kita. Kita letak segala benteng. Antara benteng-benteng kita ialah kawan-kawan kita yang soleh. Sekali kita lupa, kawan kita terlalu ingatkan kita. Maka syaitan tak ada ruang untuk melupakan kita. Melainkan kita sentiasa dalam penjagaan. Maka demikian kita menjaga setiap perkara, supaya kita kekal tetap dengan Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.